Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Pengerusi Qaryah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasanya yang sempat hadir pada pagi ini. Saya hormati Tuan Imam Ustaz Zul dan pegawai masjid yang sempat bersama-sama kita semua pada pagi ini. Pengurusi surau dan jawatan kuasa yang sempat hadir, pimpinan-pimpinan masyarakat dan jawatan kuasa, pengimarah-pengimarah masjid yang sentiasa istiqamah yang mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala ini walaupun melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang seterusnya, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan segala amal baik kita yang kita mulakan daripada awal-awal pagi ini dapat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat manfaat kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung pengajian kita berkenaan dengan Al-Azkar. Imam Nawawi rahimahullah dalam membicarakan tentang soal iaitu zikir-zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang mana tuan-tuan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami mencipta jin dan manusia itu melainkan tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selaras dengan itu, maka antara cara pengabdian diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah memperbanyakkan zikrullah. Dan yang lalu kita dah melihat bagaimanakah berapa banyak fadilat-fadilat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berzikir, sehingga kan orang yang berzikir ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Kita dah lihat dah berkenaan dengan perkara tersebut. Hari ini kita lihat lagi, iaitu berkenaan dengan zikir ni. Zikir ni ada dua. Satu zikir yang terikat dengan waktu, satu zikir yang tidak terikat dengan waktu. Zikir yang terikat dengan waktu ialah zikir-zikir yang diamalkan mengiringi waktu-waktu tertentu yang khusus, sebagaimana yang akan berlaku kepada kita ketika mana solat, ketika mana kita akan menghadapi solat hari raya ataupun musim Idul Adha, di mana kita akan ada hari tasyrik, kita akan ada apa, kemudian selepas solat tu kita disunatkan untuk kita melafazkan takbir, talbiyah dan sebagainya, kan. Jadi itulah yang dikatakan zikir-zikir, salah satu contoh daripada zikir-zikir yang mengiringi waktu. Sebagaimana zikir-zikir yang lain juga, sebagaimana kalau kata solat, pada waktu solat ada zikir-zikir yang dituntut untuk kita membacanya, maka itu juga adalah zikir-zikir yang mengiringi waktu. Begitu juga dengan zikir-zikir yang kita amalkan ketika mana azan dan iqamah. Ketika mana azan dan iqamah itu, lafaz azan dan iqamah itu sendiri adalah zikrullah. Sebaik saja selepas azan dan iqamah itu kita mengiringinya dengan doa, dan doa-doa itu adalah merupakan doa-doa yang mengiringi waktu. Maknanya kalau kita nak mengamalkannya, disunatkan pada waktu-waktu itu. Ada pun zikir-zikir yang selain daripadanya ialah zikir yang tidak terikat dengan waktu. Bermakna bahawa zikir-zikir ini ialah zikir-zikir yang boleh diamalkan pada bila-bila masa, bila-bila keadaan, tanpa ada waktu yang mengikatnya. Jadi hari ini kita lihat sedikitlah salah satu daripada beberapa zikir yang boleh kita cuba amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama sekali ialah kita kena faham bahawa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah salah satu komunikasi terbaik untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum. Fadhkuruni adzkurukum. Firman Allah SWT, fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku,
maka ingatlah kamu kepadaku, azkurkum, maka aku ingat juga kepada kamu. Kamu ingat kepadaku, aku ingat kepada kamu. Ya, kamu ingat kepadaku, maka aku ingat kepada kamu. Itu adalah ya firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT ni akan menyebabkan Allah SWT sentiasa meletakkan kita di dalam perhatian dan pemeliharaan Allah SWT. Nah tu. Sebab itu orang banyak berzikir ni keadaannya, kedudukannya tidak sama dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah SWT. Sebab perlindungan, perhatian yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Contohnya kalau kita lihat setelah kewafatan Nabi SAW, macam saya sebut sebelum ni, ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Seorang ulama Hasan Al-Basri, dia kenali sebagai seorang tabi'in. Pada zamannya orang datang berkunjung kepada beliau untuk mendapatkan doa-doa dan sebagainya. Apa bezanya dengan kita? Kita pun sama macam dia, makan pun macam dia juga, pakai macam dia juga, berpanas berhujan macam dia juga. Ya sama, tetapi yang membezakan ialah beliau adalah orang yang sentiasa memperbanyakkan ataupun menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Kita ni kurang berzikir kepada Allah SWT. Macam itulah bezanya macam tu. Yang bila kita compare kan. Jadi apabila dalam perhatian Allah tu sudah tentulah apabila beliau berdoa, apabila beliau bermunajat kepada Allah tu lebih lagi kedudukannya tu lebih lagi lah darjatnya berbanding dengan kita ni. Ya berbanding dengan kita ni. Jadi kita nak kena lawan lah. Maksudnya kalau kita nak kedudukan yang mulia macam tu, kita terpaksa berusaha lah, tak ada pilihan lain. Ya, iaitu kita kena berusaha untuk mencapainya dengan jalan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita lihat kepada firman Allah SWT di dalam surah Saffat ayat 143, ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula apa dia? Kalaulah. Bunyi macam dekat dengan bahasa Melayu kan. Itu bahasa Melayu ni kena mengena. Tu tuan-tuan, kita satu nikmat anugerah Allah SWT. Malam tadi orang kata, ustaz macam mana asal usul kemenyan? Ada orang tanya sebab baru-baru ni dia pergi kedai makan, dia kata bau kemenyan. Saya kata dengan dia, asal usul kemenyan ni adalah orang Melayu menggunakan kemenyan ni dia sebagai pewangi sebenarnya. Pada kita yang busuk pada zaman dulu tu wangi tu. Kemenyan ni dibakar ketika mana jenazah ada, mengelakkan bau jenazah tu keluar, berbau busuk kan. Jadi kita ni disunatkan tutup bau jenazah ni supaya tak meloyakan orang, bakar kemenyan. Tu tanya macam mana datang pula kemenyan tu. Saya kata dengan dia, dulu orang Arab datang mari sini. Orang Arab ni, dia orang ni ada pewangi sendiri. Kalau tuan-tuan pergi kat kedai Arab tu, dia kata dia ada asap-asap batu-batu yang dia bakar tu, tapi bau dia taklah macam kemenyan ni. Ada baunya. Itu kalau beli mu 800 900 tu tuan-tuan. Yang dibandingnya ia macam tu. Jadi bila tu Arab dah mari sini, naik kapal layar, ya besar-besar kapalnya, datang sini berbulan-bulan. Kalau dah habis stok, takkan nak balik-balik nak beli minyak wangi, suruh jauh lah, belayar lagi 8 bulan. Kok mari sini tuan-tuan? Maknanya kalau mari sini kok, maknanya kan cabarannya kan besar kan. Jadi pendakwah saja semua. Bila kita tengok pendakwah ni, maka kita pun tengoklah tempat kita ni apa yang ada. Tengok ada yang bakar kayu gaharu, ada yang bayar, ada yang bakar itu ini. Lama-lama tu jumpalah kemenyan, binatang nama kemenyan ni. Jadi bakarlah. Ni kemenyan tu bukan kata benda yang buruk. Tidak, maknanya sekadar nak tutup bau-bauan yang ada ni. Tinggal lagi bila dah digunakan selalu dalam perawatan, dalam perdukunan, dalam mentera-mentera ni, jadi maka kita dah kaitkan benda ni sebagai benda yang tidak, yang orang kata tidak seronok lah untuk kita bakar selalu, sebab ia mengingatkan kita kepada kematian dan juga perdukunan. Dia orang kita ni kalau dengar bila terbau kemenyan ni, biasanya kita akan fikir jembalang, orang mati, kita akan fikirkan macam-macam lah. Jadi maknanya nak bagi tahu ni tuan-tuan, ya bertuahnya kita ni
kita ada pengaruh Arab sikit. Dia yang buka pun banyak orang Arab kan. Jadi falaula, falaula tu maknanya lebih kurang samalah kalaulah. Ya, dalam semudahnya lah, dalam bahasa kalau Arabnya falaula ni lebih kurang sama. Lebih kurang sama juga. Ya, cuma saya ni nak meringkaskan bagi faham tuan-tuan puan-puan semua. Falaula kalaulah annahu kana minal musabbihin. Falaula kalaulah tidak annahu kana minal musabbihin, dia itu bukan dari kalangan orang yang bertasbih kepadaku. Siapa ni? Iaitu ditujukan kepada, dikatakan oleh mufassirin ataupun ahli tafsir, dikatakan bahawa orang ini adalah Nabi Yunus alaihi salam. Falaula annahu kana minal musabbihin, dan kalaulah tidak dia itu tergolong di kalangan orang yang banyak bertasbih kepadaku. Al-musabbihin ni bila Allah Ta'ala gelar kita musabbihin, maknanya kita adalah orang yang kuat bertasbih. Kalau az-zakirin, kita adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kalau mukminin, kita ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya beriman ni dengan malaikat saya percaya, tapi dengan jin ni saya tak percaya. Kenapa kita masuk jamban mesti baca doa, Ustaz? Sedangkan jamban sekarang tak macam jamban dulu. Jamban sekarang ni wangi, cantik, ada lampu, lawa, boleh baring. Kenapa tak sama? Kenapa dulu ya lain? Dulu tu kita jamban kita dalam hutan, buruk, takut ada lipan ke ada apa. Jadi kenapa nak baca doa? Kenapa nak baca doa kan? Bukankah baca doa ketika masuk jamban tu macam kurafat zaman lama-lama punya, Ustaz? Ni pandangan orang sekarang. Minta izin dengan suami keluar pada rumah. Nak keluar rumah tak payah minta. Itu zaman dulu. Zaman dulu kita ni suruh sebelum keluar rumah, kita ni ada satu amalan, minta izin dengan suami, cium tangan dulu. Sekarang tak payah. Sekarang kurafat benda tu. Pemikiran kita dah maju. Dah maju tuan-tuan. Itu juga dengan perkahwinan. Zaman dulu orang kita tu pasal tu kebanyakan anak kahwin cepat sebab tak ada hiburan, entertainment, tak ada pelita, tak ada gateway, tak ada McD, tak ada KFC, tak ada apa. Jadi tidur awal, tu anak berderit, dia kata. Contoh gitulah. Zaman sekarang zaman dah maju. Kahwin ni tak payah fikir. Kemudian kahwin ni kemudian. Ini sekadar ni. Jadi inilah dikatakan pemikiran inilah yang sebenarnya telah menjajah kita, mulai menjajah generasi kita hari ini. Jadi amalan-amalan seperti ini tuan-tuan, apabila kita kata kita mengkufurkan, kita kata syaitan tak wujud, jin tak wujud, doa ni tak penting, bermakna kita juga tergolong di kalangan orang-orang yang tidaklah beriman seluruhnya. Kita taklah beriman sepenuhnya. Kalau kita tak percaya dengan kewujudan makhluk Allah yang dinamakan syaitan dan jin, tak adalah kita namakan kita beriman sepenuhnya. Tak adalah. Tak adalah kita beriman dengan pahala. Macam tu dalam kubur macam mana nak cerita tu? Kuburnya tinggi, orang kata lebarnya, dalamnya, panjang itu. Macam mana pula nanti malaikat nak dudukkan kita? Lepas tu pula ada pula kepercayaan kita pula, kalau kita terlupa buka kain kapan jenazah atas tu, kat tali itu, nanti dia datang jadi pocong, ketuk rumah kita, kom, dia kata tolong buka ni. Saya punya ni dah tak buka ni, terlupa ni Tok Imam ni, kata. Lupa ni. Jadi itulah belayar dia hatu kom-kom, hatu pocong tu, dia kata. Sebab minta. Inilah namanya kefahaman kurafat. Ini ya salah. Kalau tak percaya kepada pocong tu tak apa. Tapi kewujudan soal jawab dalam kubur, mungkar nakir, ini perlu kita percaya, wajib. Tak boleh kita samakan dengan cerita hatu kom-kom ni ataupun hatu pocong ni, tak boleh samakan. Tu buka tali, tu minta buka tali tu, jangan risau. Kata kalau kita nak bagi dia pergi, senang aja, buka aja tali tu, baliklah dia. Kan? Tu ada orang tanya. Sebenarnya tak ada kena-mengena. Tali buka ke tak buka ke tuan-tuan, kan itu kemudian kira. Adalah beberapa hadis dan sebagainya, tetapi tuan-tuan, benda tu sebenarnya harus. Tak buka pun tuan-tuan tak berdosa, buka pun tak berdosa. Tujuan orang ikat tu ada sebabnya.
Ya, kenapa orang dulu ikat? Ada sebab orang ikat. Ya, antara lainnya ialah mengelakkan apabila diusung jenazah tu dia tak terbuka. Yang keduanya tuan-tuan, zaman sekarang zaman dulu berbeza. Zaman sekarang orang hantar jenazah pakai van. Orang dulu kumpul orang muda. Orang muda dulu lepak kat mana? Kat warung, kat kedai main damaji. Duduk sambil tu melepak tengok orang lalu lalang siapa masuk kampung, siapa keluar kampung, anak siapa. Orang dulu. Kan melepak tuan kan? Itu realitinya. Jadi bila kadang-kadang Bilal pun datang naik motor, kata ni adalah cerita ni Tok Bilal datang. Korang semua ni kan pukul 10 datang tu. Ada orang meninggal tu, bawa pergi kubur. Okey bos. Dia pun pergi. Tuan-tuan bagilah upah dia. Bang RM2, RM3. Orang muda ni lah yang pikul keranda. Faham tak? Dia pikul tuan-tuan dah lama muda. Dia pikulnya laju. Jalannya macam berlari tu tuan-tuan. Saya pernah tengok masa di Maghribi. Pernah tengok dulu Maghribi kita jalan-jalan shopping ni, tiba-tiba dengar daripada jauh. Ya, Allahu Allah. Apa ni? Tengok-tengok orang berarak ramai. Rupanya orang bawa jenazah tu sambil berlari. Orang muda macam kita ingat askar. Tak, rupa dia bawa sambil berlari. Jenazah tu terbiar gitu je. Atas tu jenazah tu dah dibalut dengan kain kapan, dah semua duduk atas tu. Tak ada karung, semua tak ada. Dia biar je tu, orang muda angkat. Tanya orang muda tu, kenapa berlari? Dia kata, bukan sunat ke? Hantar cepat-cepat, kata. Dah gitu pula. Kan? Gitulah. Dia berlari. Makna stamina dia kuat tuan-tuan kan? Stamina dia kuat. Tu guna orang muda. Jadi orang muda participate. Ada bab-bab orang muda terlibat dengan aktiviti macam ni. Tak adalah orang tua manja. Kalau orang tua pikul tuan-tuan, tak dia rebah, jenazah rebah. Sama. Jadi maknanya keadaan dah berbeza. Sebab tu kena banyakkan aktiviti melibatkan orang muda, supaya orang muda ni dia faham, dia tahu. Dia tahu tuan-tuan. Tapi benda yang melibatkan fizikal bagi kat dia. Jadi asal cerita tu, kalau kata tuan-tuan dia berlari macam itu punya laju, kalau tuan-tuan tak ikat, dia telanjang jenazah tu. Telanjangnya tuan-tuan kan. Jadi itu ada kepentingannya. Bila dah ditanam, dah tak ada keperluan kita ikat lagi, buka ajalah. Tuan dulu kata buka ajalah, dah tak ada keperluan. Sebab dalam Islam ni, benda tak ada perlu, kita tak perlu buat. Tak ada keperluan, kita tak perlu buat. Jadi kalau nak buat, buatlah. Jadi itu sebabnya ada ulama kata hukumnya harus. Kalau kata diikat pun tak jadi masalah, terbuka pun tak jadi masalah. Itu dia. Itu tujuannya. Jadi itulah kata tadi, kalau digelar mukminin, pastikan kita ni orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Jadi dalam kitab ni tadi, dalam ayat Quran ni tadi sebut musabbihin. Mula pada perkataan Arab sabaha. Sabbihisma rabbikal a'la. Apa dia sabbihisma rabbikal a'la? Tu. Tadi imam tu baca zikir lagi, subhanallah. Ya subhanallah tu mula pada perkataan sabaha. Sabaha ni kalau tasbih ialah subhanallah. Maknanya Nabi Yunus alaihi salam ini bukan sekadar tasbihnya subhanallah, dia banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih kepada Allah, sehingga Allah menggelarnya al-musabbihin. Kita berzikir kepada Allah sampai Allah meletakkan darjat kita ni sebagai musabbihin, orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Satu hari berapa kali tasbih? Itu wallahu alam, ya. Apa ceritanya? Allah Ta'ala berfirman, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. La labitha. Apa la labitha ni? Kami akan kekalkan. Labitha fi batnihi, kami akan dudukkan dia fi batnihi, dalam perut ikan itu. Perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sehinggalah pada sampainya hari yub'atsun. Yub'atsun ni hari apa? Ba'atha, hari bangkit. Hari bangkit ni kita sebut sebagai hari kiamat. Maknanya Allah Ta'ala berfirman, kalaulah tidak Nabi Yunus itu tergolong di kalangan orang yang sentiasa bertasbih. Ketika mana? Ketika dalam perut ikan itu. Ketika dia ditimpa musibah, dia banyak bertasbih kepada Allah. Nescaya kami akan biarkan dia duduk dalam perut ikan itu sehinggalah hari kiamat. Apa cerita nak cerita pada pagi ni? Ceritanya itulah besarnya fadilat berzikir kepada Allah. Kalau kita menghadapi kesulitan,
Tuan-tuan, sulit kita tu taklah sampai masuk dalam perut ikan, perut buaya, tak adalah sampai tahap macam tu kan. Maknanya masih ada harapan lagi. Maknanya memperbanyakkan tasbih, kerana tasbih itu boleh merungkai kita punya kesulitan, kekusutan dan sebagainya. Itulah fadilat tasbih. Sebab itu manusia perlu memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan tasbih kepada Allah. Okey? Jadi itu. Ya, iaitu sebagai kita punya ni, ya. Sebagai kita memahami benda tu, kenapakah kita perlu berzikir kepada Allah? Antara lainnya adalah tujuannya adalah untuk kita ni merungkai segala permasalahan dalam kehidupan ini. Maka kita kena banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertasbih tuan-tuan, nanti ya kesulitan itu akan sentiasa menyulitkan kita sampai kita lupa semayang, kita tak nak ibadat, tak nak berzikir kepada Allah. Bila kena banjir macam hari tu kan, banjir dah tentu-tentulah, tapi yang kita bimbang ni banjir dah, rumah dah karam, kereta dah karam, tapi yang takut lagi adalah iman dan takwa kita karam sama. Ini takut dia lemas gitu, ya, menyumpah takdir, menyumpah segala-galanya, memang ruginya besar. Kalau peta ais rosak, TV rosak, ya belanjanya besar. Saya sampai hari ni pun pergi juga bantu orang lagi. Tu berkotak-kotak tu, saya dalam kereta tu 10 kotak ada lagi. Ya, letih kan kita pergi. Siapa orang memang susah, dia nak tidur pun dia susah sampai hari ni pun. Ialah benda semua dah rosak, katil tilam semua dah rosak. Sampai hari ni duk bantu lagi. Jadi alhamdulillah lah, mana boleh kita bantu, kita bantu. Kadang-kadang orang bercall, ustaz tolong, saya amanahkan ustaz tolong ni, ustaz bagi pada orang susah, ya kita tolong. Mana yang boleh kita tolong. Tapi dalam kita tolong tu pun macam-macam dugaan kita jumpa. Yang bersyukur ada, yang tak bersyukur ada, yang marah ada, tak marah ada. Kadang tak boleh nak kata apa. Orang tengah marah pula, kita tak boleh lah suruh dia beriman pada Allah masa tu pula. Dia tengah marah-marah macam tu, tuan-tuan bawa lah mengucap. Itu cara yang salah. Dalam Islam tak diajar cara tu. Dalam Islam tak diajar cara tu. Tuan-tuan orang tengah marah, bawa lah mengucap. Memang tidak lah. Memang kena kaki lah tu. Memang kena makan selipar lah. Kan, maknanya tak sesuai. Kita ni nak suruh orang mengucap, nak suruh orang berzikir, lepas dia tenang tu boleh lah. Kan? Jadi maknanya tengok kesesuaian. Tengok kepada kesesuaian. Jadi sebab itulah, ya, kita kena pastikan sentiasa banyak berzikir kepada Allah, supaya bila dicoba dengan pelbagai dalam kehidupan ini, maka kita ni masih ada iman dan takwa kepada Allah SWT. Itu menteri ada sebut kan dalam dia punya ucapan, ya, iaitu ajaban li amril mukmin. Dia kata, hadis Nabi kata, aku takjub dengan amalan orang beriman kepada Allah. Hanya ada pada orang beriman, tak ada pada orang lain. Nabi kata hanya ada pada spesies tu je, yang lain tak ada. Hanya saja, ya, orang yang macam mana terror pun, dia tidak beriman kepada Allah, tetap tak ada. Apa dia? Iaitu idza asabathud dharra sabara. Apabila golongan ini ditimpa dengan kemudaratan, sabara, dia sabar. Dapat pahala tak sabar? Dapat pahala. Yang sabar tu siapa? Hanya orang beriman saja yang sabar dapat pahala. Orang yang tak beriman sabar tak dapat pahala. Kan? Tadi saya ni sabar ni dengan awak ni, tadi subuh tak sembahyang. Contoh kan. Subuh tak sembahyang ni, saya sabar betul dengan awak ni apa semua. Ya. Tapi tak sembahyang, dapat pahala tak? Kemudian idza asabathu sarra, apabila dia ditimpa kesenangan, syakara, dia bersyukur. Pahala tak? Pahala. Orang kaya dapat banyak nikmat, dengan nikmat itu dia bersyukur. Sebab dia beriman kepada Allah SWT, dapat pahala tak? Pahala. Ada orang kaya lain tapi tak beriman kepada Allah, tapi kata dia bersyukur. Saya syukur ni sebenarnya apa semua, tak dapat di sisi Allah SWT. Tak ada. Sebab pokok dia nak melahirkan pahala ni adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup takat tu,
pada tuan-tuan sekalian. Jadi kita tengok kat situ ialah kepentingan ataupun fadilat zikir itu tadi, dan tasbih, membanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tengok pula apa-apa jenis-jenis tasbih yang boleh diamalkan. Jadi ada apa-apa soalan setakat ni daripada tuan-tuan perempuan? Ada soalan? Okey, cikgu. Mengenai zikrullah, zikir mana? Kitab Allah adalah hubungan zikir-zikir terbesar sekali. Apa kita baca Quran, itu zikir dia besar. Kami ada pandangan tentang kitab Allah. Dulu yang kita maklumkan, dulu kita beritahu, yang dikata mushaf Al-Quran ialah sifatnya, maknanya tak ada tulisan apa-apa, tak ada terjemahan sebagainya. Itu dulu mushaf. Jadi kalau kita nak baca sama, kita kena ambil wuduk, baca wuduk. Jadi sekarang ni saya dengar lah pandangan apa? Sebenarnya mushaf Quran itu kitab Quran yang kita baca selalu, termasuk yang depan kita ni, kat rumah kita tu, yang kita baca selalu tu, walaupun dia ada tafsir di situ, itu sebenarnya mushaf Quran. Jadi sekarang satu ada dua pandangan, satu sifat kitab itu, satu kegunaan kitab itu. Macam mana pandang betul? Mushaf. Mushaf. Okey. Macam inilah ceritanya, cikgu ni tanya, iaitu ada golongan-golongan lah mushaf membaca Quran ni. Ada yang kata iaitu mushaf ni, Quran ni ialah apa yang kita baca, bukan tulisan, bukan mushafnya. Okey. Yang keduanya ada golongan yang menghormati mushaf. Maknanya dia jaga mushaf ni, dapatkan fadilat dan sebagainya. Itu apa pandangan? Jadi bab mushaf ni betul lah, kalau kata ikut dari segi bahasanya, dari segi apanya, memang Al-Quran ni ialah benda yang dibaca. Nama pun Qira'ah. Qira'ah ni ialah maksudnya baca. Benda yang dibaca, yang kita keluarkan daripada mulut kita ni, yang kita apa semua, itu adalah bacaan yang kita baca. Benda yang kita tak baca, kita tak panggil sebagai Quran, benda yang kita baca. Yang kedua, bacaan ni juga adalah merujuk kepada apa yang kita baca. Contohnya buku, kan? Kita baca buku. Jadi mushaf ni tuan-tuan kan, boleh kita katakan sebagai, ya, mushaf ini boleh kita katakan sebagai himpunan ataupun catatan, kandungan segala-gala kutipan-kutipan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan di dalam suatu mushaf. Jadi sebenarnya kalau katakan kita tak perlu hormat kepada mushaf ataupun Quran tu sendiri, ya, sebaliknya kita hanya perlu hormat kepada bacaannya, itu juga tidak tepat juga. Sebab apa? Sebab dikatakan juga oleh sebahagian ulama juga bahawa kita sebagai orang beriman juga perlu menghormati, menunjukkan tanda hormat. Ya, tanda hormat, tanda kita ni mensyukuri segala nikmat yang dihimpunkan orang-orang lama ni, supaya dia catat Quran ni, ya, supaya apa semuanya ayat suci Quran supaya boleh dibaca dengan baik, dapat dihafaz dengan baik. Sebab orang kita ni tuan-tuan, kalau tak ada mushaf tu macam mana nak menghafal? Kalau tak ada lah catatan tu, macam mana kita nak menghafal? Kita bukan orang Arab tuan-tuan, hari ni sebut depan tuan-tuan terus ingat. Tak ada dah. Saya kat Sudan dulu, saya pun tengok satu sekolah tu tak ada langsung Quran ni. Tapi anak murid ni tuan-tuan, orang Arab ni, anak muridnya otaknya bergeligor. Geligor ni mana guru yang sebut macam ni ayo. Falaula annahu minal musabbihin. Dia dah ingat dah. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin, dia dah ingat. Tapi level macam kita ni tuan-tuan, kuliah ada 40 hari, nyebut ayat yang sama pun dia tak ingat. Dia tak ingat tuan-tuan. Mungkin makan cencaluk, mungkin makan apa kan, banyak bona makan kan, macam-macam lah, kepala ikan kan, semua macam-macam. Mungkin lah, mungkin ini semua cakap-cakap ni tak ada bahawa orang Melayu pun banyak juga yang kuat ingat kan. Ada orang makan budu, makan apa semua pun, makan segala-gala binatang pun dia ingat, dia kuat kan. Jadi maknanya biasalah tu kan, cuma mak kata jadikan asbab saja.
Jadi maknanya tetap juga kena menghormati. Kerana apa? Kerana itu adalah himpunan ya, tulisan-tulisan yang boleh dibaca, dan bacaan itu ditakrifkan sebagai bacaan Al-Quran. Tetap juga kena hormat. Kalau dipijak, dia dibiarkan, kita pijak-pijak, kita buang air besar atas dia, buang air kecil atas dia dan sebagainya, itu satu penghinaan kepada kita. Tetap juga maknanya dua-dua juga kita kena hormat. Sama ada dari segi bacaannya, dengan cara hormat kita mendengar, kita mendiamkan diri dengan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan cara yang fizikalnya ialah kita juga menghormati ya sebuah naskah ataupun satu himpunan tulisan-tulisan yang kita gelar sebagai mushaf. Juga kita hormati tuan-tuan, kerana dengan cara menghormati itu juga boleh mendatangkan adab yang tinggi kepada kita, dan adab itulah yang akan menjadikan kita orang berjaya. Orang berjaya bukan ilmunya, orang berjaya bukan universitinya. Orang berjaya ialah kerana adab dan akhlak dia. Kan, kalau dia hormat guru, dia hormat masjid, dia hormat apa, itu juga akan mendatangkan akan mendatangkan kejayaan kepada diri dia. Itu banyak orang universiti tuan-tuan belajar tinggi-tinggi, dia hormat pensyarah dia tak? Dia tak hormat. Saya masuk sini ni sebab saya pandai. Kena pula pensyarah dia rasa dulu grade masa SPM pensyarah dia dapat grade 2 contoh gitu. Dia masuk universiti dia grade 1. Ya, straight A contoh gitu kan. Dia takkan hormat orang tu. Jadi ada beza lah. Itu pun kita tengok. Kadang-kadang universiti tak datang. Siapa pensyarah tak datang. Siapa guru kuliah kat masjid kamu paya hari ni? Tak datang dah. Dia mesti doktor. Bagi dia tu, kalau dia master, yang ceramah dia mesti doktor. Kan? Kalau para sahabat macam Nabi SAW sendiri sijil tak ada, tak mau dengar lah. Itu orang Arab tak mau dengar ajaran Nabi. Sebab antara orang Arab juga ada fikrah macam tu. Siapa Muhammad tu? Siapa Muhammad tu? Dia kata. Jadi dia tak mau dengar. Siapa Muhammad tu businessman. Jadi ahli perniagaan orang pada tempat tu orang Arab dia datang. Khadijah pula orang berjaya. Kan? Bila dia kahwin dengan Khadijah tu, automatik Muhammad ni dia dapat nama sebagai successful businessman. Kan? Maknanya seorang ahli perniagaan yang berjaya kan. Jadi orang keliling tu yang tengok tu dia dihormati sebab mereka juga adalah peniaga kan. Maka mereka boleh dengar kata Muhammad sebab Muhammad juga adalah seorang peniaga. Ni kadang-kadang macam tu lah dia akan tengok. Okey, jadi cukuplah setakat tu. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Cukup setakat tu. Ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.